Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam siri Tazkirah Ramadan di Rumah, episod kedua, di mana kita akan kongsikan tips-tips untuk kita memastikan Ramadan kali ini Ramadan yang bermakna, meskipun ia disambut di rumah kita sendiri. Maka pada minggu lepas kita telah pun kongsikan tip yang pertama, iaitu apa jua amalan yang baik kita usahakan untuk lakukan ia bersama keluarga kita. Maka tip yang kedua yang akan dikongsikan pada minggu ini adalah keseimbangan dan kesefahaman. Seperti mana kita sedia maklum, tanggungjawab yang kita pikul di rumah amat berbeza kini dan sebelum ini. Sebelum ini mungkin kita memikul tanggungjawab sebagai seorang ayah dan suami, atau seorang ibu dan isteri, atau seorang anak misalnya. Maka kini dengan perintah untuk kekal di rumah, dengan polisi circuit breaker, kita terpaksa bawa pulang kerja kita ke rumah, work from home, dan kita terpaksa belajar kelas di rumah, home based learning. Maka dengan itu seorang anak dia bukan sekadar memikul tanggungjawab seorang anak, dia juga memikul tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Sama juga seperti seorang ayah dan suami, dia bukan sahaja terhad kepada tanggungjawab itu sahaja, malah ditambah tanggungjawab sebagai seorang pekerja juga. Jadi di sinilah kita boleh praktikkan tip yang kedua ini, iaitu keseimbangan dan kesefahaman. Keseimbangan yakni keseimbangan dalam pelaksanaan tanggungjawab yang pelbagai, dan kesefahaman sesama ahli keluarga kita sendiri. Jadi contoh bagi keseimbangan, seorang ayah dan suami itu janganlah dia menitik beratkan atau terlampau dalam memberi tumpuan kepada kerjanya. Sebagai contoh, kita lihat pagi di depan laptop, tengah hari depan laptop, petang depan laptop, malam pun depan laptop. Hatta nak tidur tu, dia bukan tidur dengan bantal, dia tidur dengan laptop. Jadi janganlah begitu. Haruslah bahagikan tanggungjawab tu. Jangan sepenuh masa dia fokus kat kerja je. Jadi bagi-bagilah sedikit masa untuk kerja, sedikit masa untuk laksanakan tanggungjawab sebagai suami, dan sedikit masa juga untuk laksanakan tanggungjawab sebagai seorang ayah. Begitulah yakni keseimbangan dalam pelaksanaan tanggungjawab. Bagaimana pula dengan kesefahaman sesama ahli keluarga? Sebagai contoh, kalau isteri kita berada dalam meeting bersama bosnya melalui Zoom sebagai contoh, janganlah kita sebagai seorang suami kita suruh dia mop lantai, pada masa yang sama kita suruh dia masak masakan yang sedap untuk kita. Kita suruh dia jemur baju yang dah dicuci. Janganlah dia tengah meeting, dia tengah pakai topi seorang pekerja. Janganlah kita ganggu dia dengan perkara-perkara yang mengganggunya untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut. Sebaiknya kita membantunya. Contoh laptop, dia kan meeting melalui laptop. Jadi kalau laptop dah nak mati, bateri dah nak mati, kita cocokkan charger, kita bantu mana yang perlu. Begitulah adanya kesefahaman di antara ahli keluarga. Kita jangan ganggu, malah kita saling membantu. Baik. Jadi sejujurnya memang perkara ini tidaklah senang, tidak mudah, sangat mencabar. Perlu masa untuk kita menyesuaikan diri kepadanya. Jadi
yang penting kita kekal tabah. Okey, kerana firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang itu kecuali dengan apa yang dia mampu untuk memikul. Jadi kita setentunya ini luar daripada kebiasaan kita, jadi kita cubalah untuk menyesuaikan diri kita sebaik mungkin. Satu tip praktikal, mungkin kita boleh lakarkan jadual harian. Okey, di mana kita dalam jadual itu kita bahagi-bahagikanlah. Okey, mungkin pada siang hari kita laksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang pekerja. Dan di waktu petang dan malam pula kita laksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang suami dan ayah. Itulah contoh jadual harian yang kita boleh lakukan. Dan juga kita kongsikan jadual tersebut bersama ahli keluarga kita. Jadi mereka pun faham, pagi ni dia sibuk dengan demikian, malam baru dia free dan sebagainya. Jadi dengan praktis ini dapatlah adanya keseimbangan dalam pelaksanaan tanggungjawab dan juga adanya kesefahaman di sesama keluarga kita sendiri. Semoga dengan ini Ramadan kali ini Ramadan yang bermakna, dengan kita menerapkan keseimbangan dalam pelaksanaan tanggungjawab dan juga kesefahaman sesama ahli keluarga kita. InsyaAllah, amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.